uh, uh, boleh dikatakan dibanjiri dengan gelombang. Saya tak nak cakap pasal konspirasi gelombang elektromagnet lah, tetapi bila kita cakap menghadap skrin dan sebagainya, dia sebenarnya mengganggu banyak benda dalam otak kita, dalam sistem badan kita. Dan ini bukan cerita gelombang, lebih kepada apa kita panggil sebagai the blue lights, in which the blue lights, especially bila kita guna waktu malam, guys, dia akan mengganggu kualiti tidur. So initially mungkin korang datang dengan masalah, korang rasa tidur korang tak berkualiti, tidur korang tak rasa merehatkan, korang bangun pagi rasa macam tak tidur ke malam tadi, korang rasa tidur korang asyik terkejut, terjaga, kerap terbangun, susah nak tidur balik dan sebagainya. Dan kemudiannya dia akan berlarutan menjadi mungkin tak boleh tidur, mungkin tidur terlampau sikit, 2-3 jam tidur, ataupun kemudiannya berlarutan lagi dengan masalah dengan susah untuk memulakan tidur, ataupun kita panggil dengan istilah difficulty in initiating sleeps, maksudnya kesukaran untuk memulakan tidur, and then kemudiannya menjadi kesukaran untuk kekalkan tidur dengan baik, dan kemudian masalahnya kesukaran untuk tak boleh tidur sehingga waktu bangun yang sepatutnya. So bila kita dah sampai tahap itu kan guys kan, sama ada masalahnya pada ketika nak memulakan tidur, ataupun pada situasi di mana untuk mengekalkan tidur, ataupun pada situasi di mana terbangun awal daripada sepatutnya yang biasa kita bangun. Itu adalah 3 masalah tidur yang biasa yang berkaitan dengan insomnia yang Dr. Kamarul cakap tu. Tapi most of us, kita akan jumpa doktor bila mana kita dah tak boleh tidur langsung, which is actually dah lambat sangat tu. Sebenarnya even by the time korang ada masalah tidur macam doktor sebut tadi, 3 situasi tadi tu, korang dah kena mula check balik, kena back off sekejap, apa yang berlaku dengan aku ni, aku berhadapan dengan masalah apa, kena check balik, kena tengok balik dalam diri, kena korek apa masalah korang, kena tengok apa yang situasi korang yang terjejas, apa habit korang yang berubah, apa habit korang yang baru yang boleh mengakibatkan masalah tidur berlaku. So insomnia is a real problem dalam konteks pandemik. Kalau cerita tajuk kita hari ini sebenarnya, even anxiety pun dia boleh muncul dengan gejala insomnia, susah tidur. Tetapi biasanya anxiety punya simptom tidur dia ialah difficulty in initiating sleep. Maksudnya korang baring, katakan korang besok tidur pukul 10, baring klip-pok orang Kedah dah pusing, masih lagi korang tahu. Sorry walaupun saya bukan orang Kedah, tapi walaupun saya bukan orang Kedah, oleh kerana saya dah lama kat Kedah, saya guna bahasa kat sini lah. So korang pusing atas katil tu kan, sejam 2 jam korang masih tak boleh tidur. Korang rasa macam otak korang tak boleh rehat. Korang macam ada benda yang korang tengah fikir, tapi tak ada benda yang fikir. Ataupun korang berfikir entah apa-apa kejadah pun tak tahu. Korang pun tak faham kenapa korang nak kena fikir benda-benda tu sebelum tidur. Korang tak boleh nak shut down. Itu adalah gejala anxiety. So insomnia tu sebenarnya, kalau korang jumpa dalam keadaan jumpa Dr. Kamarul kata, doktor saya dah tak boleh tidur berapa lama dah. Actually korang dah lambat sikit lah tu. Actually awal sikit should be better. Maksudnya awal tu simptom bagaimana dah boleh jumpa doktor? Simptom yang macam tu lah, macam saya kata, macam korang mula rasa gelisah nak tidur. Maksudnya korang nak tidur sebelum tak boleh nak rehat. Even before nak baring je, macam contohlah korang dah letih gila hari tu kan, macam buat macam-macam online classes ke whatever it is lah, ceramah ke tengah sampai malam pukul 10 kan, korang pun baring, dah penat baring, tiba-tiba korang punya otak instead of shut down, tiba-tiba dia aktif, ting tong macam mulalah bergerak masa tu. Itu adalah petanda pertama before korang develop macam full blown insomnia. Itu adalah petanda pertama biasanya berlaku kat kita. Bila kita start kat situ ada masalah, dia akan berlarutan lah, dia akan melarat lah kalau korang tak jaga. Faham. So kalau misalnya lah ada simptom itu, kemudian sakit ni pergi ke Dr. Kamarul lah, GP, klinik biasalah contohnya kan. Biasalah saya sebagai GP atau doktor-doktor dekat KK akan saring lah dia punya kesihatan fizikal yang asas dululah. Tengok blood pressure, gula dan sebagainya lah. Okay, termasuk juga asas untuk ni lah, kesihatan mental untuk lihat lah. Lepas tu selalunya apa dia? Maksudnya apa benda yang kita nak tengok? Apa benda yang nak beritahu dengan Dr. Kamarul ni? Masalah saya kat mana? Macam tu. Apa? Soalannya selalunya diorang akan boleh lah cerita. Okey, dia cerita semua. Okey. So, masalah berlaku apabila doktor-doktor ni dah saring dan dia rasa okey ni masalah kesihatan mental. Tetapi bila nak dirujuk,
sakit terus macam tengoklah nanti kalau ni saya bagi, walaupun dah dapat surat rujukan itu, kerana biasanya mereka ni tak tahu, takut apa nanti aku kalau dirujuk ke sana, apa yang berlaku kepada aku di inilah di Jabatan Sekretari. Mungkin Dr. Rostam boleh bagi penjelasan supaya mereka ni tak rasa takut ataupun rasa macam betul ke aku nak pergi ni, macam itulah. Okey, itu memang itu yang biasalah kan, siapa yang berani nak datang klinik sekretari sebenarnya. Even kalau boleh bak kata orang kita tu simpang Melaikat 44 lah kan, kalau lalu tu kalau ada simpang yang ke 44 pun kita akan masuk simpang ke 44 instead of klinik sekretari kan. Sebab kita rasa macam most of us kan, kita rasa macam kita cukup kuat lah kan, dari segi emosi, psikologi, mental kita rasa macam cukup kuat. Dan kita tak rasa macam kita perlu jumpa pakar psikiatri ataupun jumpa kaunselor ke psikologi dan sebagainya. Sebab kita rasa macam takkan aku koyak kot, takkan aku teruk sangat kot, takkan aku lemah kot dan sebagainya. Kita ada this kind of macam at the back of our mind kan, kita ada rasa macam aku tak teruk sangat kot nak sampai nak kena jumpa doktor pakar psikiatri ni. Itu adalah kita punya mindset kita. Tetapi kan guys, bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental ni kan, sebenarnya bila korang jumpa pakar psikiatri tu bukan bermaksud korang teruk sangat. Sebenarnya pakar psikiatri ni, kami ni tak adalah macam, kami pun tak adalah mental sebenarnya. So bila kita tengok orang tu, bila kita kami tengok seseorang klien tu, bukan semua klien pun kita akan bagi diagnosa. Dan majoriti klien yang kita jumpa pun sometimes first time, second time, third time pun saya takkan bagi satu diagnosa, you ni confirm anxiety, you ni confirm depression, you ni akan sampai mati lah you dapat depression ke bipolar ke skizofrenia ke whatever the diagnosis is lah. So kerisauan orang ialah tentang the label. Betul. Yang dia orang takut bila ada label tu, dia orang rasa macam this is macam seolah-olahnya hukuman seumur hidup. Maksudnya kat dahi aku dah ada satu tattoo anxiety, which is actually I will be forever with my anxiety, which is wrong. Sebab penyakit kan, it will come, it can goes away. Dia boleh datang, dia boleh pergi. So tapi sometimes kita risau yang over. Kan by the time yang korang decide macam tengoklah dulu doktor, tengoklah dulu, bila jumpa Dr. Kamarul and then Dr. Kamarul bagi referral letter and you said tengoklah dulu, sebenarnya bila you cakap tengoklah dulu tu sebenarnya is actually salah satu kita panggil domino effect of anxiety. Kan korang akan mula balik rumah, korang ruminate sekarang fikir balik, betul ke ni Dr. Kamarul ni, betul ke ni, betul teruk ke aku ni. Kita akan ruminating tu, otak kita akan main dan korang makin lama bukan makin okey, korang makin lama makin teruk dan korang akan mula mencari kat mana aku nak cari ubat, kat mana aku nak cari ubat, dan korang akan lompat daripada Dr. Kamarul katakan kepada another doctor nak cari jawapan yang aku ni bukan masalah psikiatri. Kita akan cari ubat dan makanlah ubat apa-apa pun as long as aku takkan jumpa psikiatri. Dan kita akan cycle kita jadi vicious cycle. Kita akan makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Which is actually yang rugi korang juga, kan? Betul. Ikut pengalaman saya, kebanyakan pasien saya ni dia akan hilang selama mungkin sebulan, kemudian dia akan datang balik dalam keadaan yang nampak lebih letih sebab what they are trying to do is to tire themselves out. Siang tu dia akan cuba penatkan diri, buat semua aktiviti fizikal supaya penat, malam boleh tidur, tetapi tetap tak boleh tidur. Bila dah bercuba banyak macam ubat, macam-macam dia pakai apa tu essential oil lah apa semua, dah penatkan badan semua, tak boleh tidur, akhirnya dia akan datang balik kepada saya lah. Dan saya akan rujuk lah. Macam tu lah. Rujuk jugalah sebab yelah it is beyond a GP punya case yang boleh handle kan. Dia orang pun dah cuba semua. Cubanya tadi mungkin Dr. Rostam boleh detailkan lagi, kalau dah sampai je ke sekretari, apa benda pertama yang dilakukan oleh bukan pakar sekretari dah, doktor sekretari. Okay. So apa benda yang kita orang akan buat kan? Macam sebenarnya benda ni pun kalau korang dah dapat ilmu hari ni, korang boleh gunakan untuk bila korang berjumpa korang punya doktor-doktor keluarga, korang punya GP dan sebagainya, korang boleh gunakan maklumat ini untuk membantu korang sendiri sebenarnya. So bila jumpa kami, the first thing yang kami akan check adalah you punya sleep hygiene lah. Katakan korang datang dengan insomnia, katakan korang datang dengan symptom anxiety yang mengakibatkan korang ada masalah untuk tidur dan sebagainya. Tapi kami akan go through kau punya rutin harian tu from the time that you go to sleep until the time you wake up, bangun pagi, sehinggalah korang tidur balik. Kami akan tengok balik rutin korang satu demi satu dan kita akan tikkan apakah masalah-masalah yang boleh mengakibatkan tidur korang terganggu. Sebab kan guys, tidur kita ni sebenarnya dia guna sistem circadian rhythm. Circadian maksudnya otak kita memang dia ada cycle sendiri. Waktu malam dia akan nak shutdown, waktu siang dia akan nak ni lah, on lah kan. So itu memang kita punya biological clock kita. Maksudnya biological clock kita ni
memang sudah ditakdirkan begitu. So semua orang biological clock insyaAllah sama saja. So bila biological clock terganggu, kita akan cek balik sebelum korang tidur, korang buat apa. Kan contoh macam kalau jumpa saya kan, saya kata yang pertama, okay, korang exercise gila-gila punya teruk. Korang exercise gila-gila punya teruk ni waktu bila? Kan timing of exercise kita akan tanya. Apa yang korang makan? Kan nombor dua. Apakah rutin korang before tidur? Nombor tiga. Apakah rutin korang dengan korang punya uh, uh, apa tu kita panggil you punya gadgets, apakah yang korang gunakan untuk tidur sebelum ini, apakah bahan-bahan yang korang gunakan selain daripada kopi dan sebagainya, contoh korang smoking ke, ada orang ambil alkohol ke, ada orang ambil dadah ke dan sebagainya, apakah yang korang lakukan di dalam bilik korang untuk korang before korang tidur. So benda-benda tu kan kita akan check, sebab sebenarnya kalau korang pandai tentang sleep hygiene sebenarnya, korang boleh buat kat rumah. Most of us sebenarnya kita tak tahu apa itu sleep hygiene masalahnya, kan Marul? So bila kita tak tahu tu, kita akan try, kita rasa kalau nak tidur mesti bagi letih gila kot. Sebenarnya guys, bila korang letih sangat pun sebenarnya dia tak akan memberikan korang kualiti yang bagus, tidur yang baik. Sebab salah satu faktor yang boleh mengurangkan penghasilan hormon terpenting dalam otak kita pada waktu malam, iaitu melatonin, adalah keletihan. Keletihan yang melampau boleh mengakibatkan pengurangan penghasilan melatonin, which is actually melatonin ni sangat penting untuk kita tidur. Tetapi kalau korang ingatkan, korang balun cycling gila-gila ataupun jogging malam ke, pergi futsal dan sebagainya, korang balik suddenly korang perasan macam bahawa bila korang letih pun, korang tak boleh tidur juga. Sebab itu bukan ubat dia. Dia sebenarnya ada benda-benda yang kita kena tweak sikit-sikit tu yang kita akan. So the first thing yang bila korang jumpa kami ialah kami bukan kata okay, you makan ubat tidur ni, you balik. Tak. Kami akan kata, you kena ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then you try yang ni dulu. Tak boleh juga, come back to us. And then we will try to give you something that might be able to help you in terms of sleep. So kan guys, bila kita bercakap tentang ubat tidur ni pun sebenarnya, kalau kami sebagai pakar psikiatri, kami bukanlah the fan of, atau kami ni bukan peminat ubat tidur. Sebab menggunakan ubat tidur sebenarnya, of course dia boleh menyelesaikan macam sekelip mata masalah korang. Tapi dia sebenarnya, dia boleh mendatangkan impak yang besar dan kepanjang. Yang pertama kerana penggunaan ubat tidur, contoh kita guna semua yang lampam dan sebagainya kan, benzodiazepine lah kan, kamu tahulah. Bila kita gunakan ubat-ubat tidur ini, dia sebenarnya suppress salah satu stage tidur yang terpenting, iaitu the REM sleep. Bila korang punya REM sleep terganggu, you tak akan dapat kualiti tidur yang baik. Sebab bila you punya REM ni technical words lah So kita punya tidur tu ada 4 stages, non-REM dengan REM 2, REM ada 3 non-REM ada 3, REM ada 1. So REM is actually the most important part of kita punya stages of, sebab dia adalah the deepest sleep lah, kita panggil tidur yang paling dalam, macam pelik lah pula kan, tapi the deepest sleep So bila kita gunakan ubat tidur kan guys, dia akan suppress ni, maksudnya dia akan mengurangkan kualiti REM. Bila mengurangkan kualiti RAM, korang yang salah faham dengan komputer punya RAM ini tidur punya RAM. Dia REM. REM, yes, REM, thanks. So bila dia kurangkan kualiti RAM, korang takkan tidur, korang takkan dapat tidur yang merehatkan. Korang boleh dapat tidur yang tidurlah. That's why sometimes kan, mungkin Dr. Kamaru pun boleh beritahu korang semua, ada kadang-kadang pesakit kita datang kat kita, doktor bagi ubat tidur, tapi setiap tidur pun, lepas tu tanya dengan dia punya couple dia ke sesiapa yang datang sekali, dia tak tidur betul. Doktor dia tidur daripada pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi doktor. Tapi pesakit akan dia rasa tak puas tidur tu, tak ada rasa. Tak rest, yes. Because of apa? Sebab ubat tu sebenarnya bagi you tidur, tetapi bukan you tidur dengan the good quality yang kita harapkan daripada the original tidur yang kita ada. So untuk sekejap-sekejap boleh lah. Tidur tu rasa sintetik jugalah, macam sintetik. Dia tak kick lah, dia tak syahdu macam tidur biasa. Betul. Okey, itu berkenaan dengan tidur lah. Ini simptom pertama lah, masalah untuk tidur. Kalau kita ada anxiety, kita nak pergi kepada masalah-masalah, simptom-simptom lain lah kepada anxiety. Tapi sebelum tu, kalau ada siapa nak soal, boleh request Mike. Saya akan sementara Dr. Rostam nak jawab, nanti kita approve lah. So soalan dia ialah selain tak boleh tidur, apakah simptom-simptom atau gejala-gejala lain yang menunjukkan seseorang ni ada tanda-tanda anxiety? Okey, baik. Okey. So sekarang ni kita bercakap tentang pandemic related anxiety, pandemic related anxiety ataupun keresahan ataupun kegelisahan ataupun kegusaran
yang berkaitan dengan pandemik. Di mana memang berdasarkan kajian di seluruh dunia menunjukkan peningkatan more than 50% uh, 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 berlakunya isu-isu anxiety, depression dan sebagainya. Dan anxiety adalah salah satu benda yang sangat besar lah. So bila cakap pasal anxiety dan gejala-gejala ni kan guys, yang pertama kita dah cerita pasal tidur dan especially the initiation of sleep dan juga in terms of maintaining sleep. Dua situasi yang penting. Gejala lain guys ialah bila mana kita mula berfikir perkara-perkara yang remeh-temeh dalam kehidupan kita yang biasanya kita tak perlu fikir pun kita boleh buat bab kata istilah kami doktor-doktor ni spinal reflex je. Maksudnya tak payah fikir pun boleh settle. Maksudnya tak payah nak kena berancang, nak kena plan dan sebagainya. Bila korang dah mula fikir benda remeh-temeh dalam kehidupan korang dan benda remeh-temeh itu mengganggu pemikiran korang dan masa korang dan fokus korang dan keupayaan korang untuk menyelesaikan apa-apa tugasan dan juga tanggungjawab korang, itu adalah satu petanda bahawa korang mungkin sudah mengalami apa yang kita panggil sebagai the anxiety thoughts, pemikiran anxiety, pemikiran gelisah. Sebab anxiety thoughts ni kalau kita tengok dia punya definition kan, dia adalah intrusive thoughts. Intrusive thoughts tu apa? Dia datang daripada perkataan intrusion. Intrusion tu apa maksud dia? Penceroboh, menceroboh. So intrusive thoughts maksudnya pemikiran yang kita sendiri acknowledge bahawa kau tak sepatutnya ada. Kenapa kau ada? Itulah situasi dia. Korang menyampah dengan pemikiran yang datang tu, tapi korang tak boleh keluarkan tu. Dan bila orang kata, tak payah fikirlah. Dia isu je lah. Kalau kita boleh kontrolkan guys kan pemikiran tu. Memang kita nak kontrol. Tapi masalahnya, pemikiran tu je memang non-stop. Cuba bayangkan macam ni lah, simple macam ni. Saya tengah duduk dekat kursi di luar rumah saya sekarang. Suasana gelap. So kalau seorang yang anxiety, bila saya duduk atas kursi malas saya ni, saya akan mula fikir, kalau ada orang masuk panjat pagar aku nanti macam mana? Lepas tu rumah aku ni kunci ke tak? Kalau aku tak sempat lari macam mana? Kalau aku terjatuh tepi longkang ni, ataupun kalau aku lari kat belakang tu okey ke tak? Apakah patut aku naik atas pagar ni? Ke aku patut lawan dengan dia? So pemikiran tu kan dia jadi macam kita tahu bahawa buat apa nak kena fikir macam tu kan? Sebab there is no point untuk kita fikir benda tu. Tetapi untuk orang anxiety, dia akan tak boleh nak stop. Benda tu tak berlaku pun Dan orang akan suruh dia stop, tak berlaku pun lagi. Orang kata, kau tak payah fikirlah. Memang kita kalau boleh kan, orang anxiety kalau boleh kan, dia memang nak tok buang pemikiran tu. Tapi masalahnya dia memang tak boleh tok buang benda tu. So, itu pemikiran. And then of course, kita cakap pasal concentration, you punya fokus, you punya energy level akan go down. Dan seterusnya, you become more irritable. You akan mudah marah. Sebab korang dah semak dalam pemikiran, korang dah semak dengan segala benda yang tak sepatutnya korang fikir, kan, almost 24 hours a day. Worst bila korang duduk diam-diam sorang-sorang tengah malam dan sebagainya, dan tiba-tiba segala benda kat sekeliling korang, walaupun benda tu kecil sangat, macam remeh-temeh, dia akan trigger korang. Korang akan jadi mudah gila nak marah kan. Ada benda-benda kecil pun korang macam bila korang duduk balik sandar tepi dinding sebagainya, kau fikir apa benda lah aku marah tadi. Kita pun tak faham kenapa kita nak kena marah macam tu. Sebab apa? Memang kita otak kita dah preoccupied. Otak kita sudah dipenuhi dengan anxiety thoughts tu. So sesiapa saja sekiranya kita boleh trigger kita, walaupun sekecil-kecil mana. Even kucing korang pun boleh trigger korang. Kan, even mungkin teddy bear yang korang letak elok-elok duduk ke tepi tu, tiba dia sengit. Itu pun boleh trigger korang dan boleh teddy bear tu boleh melayang keluar bilik. Itu dah situasi dia. Sebab dia punya trigger tu memang anytime. So and then you akan perasan bahawa you mudah lupa. Dan you rasa macam, doktor saya ni demensia ke doktor? Come on lah, you baru 18, 19, 20, takkan demensia kot kan? Takkan korang nak nyanyuk kot. Tapi memang kita akan perasan bahawa korang akan mudah tertinggal barang, korang akan lupa something, korang akan tersilap melakukan kesilapan yang kecil-kecil yang korang tak suka dan sebagainya. So benda itu akan kacau lagi. Dan certain people dia akan ada panic attack pula. Panic attack ni kalau anxiety attacks ataupun anxiety symptoms adalah mainly psychological, tetapi panic attacks adalah mainly physical. Dia gejala-gejala fizikal. So panic attack tu macam mana? Berdebar-debar, pernafasan korang tak lancang, korang rasa tercekik, korang macam ada GERD tak GERD kan. Soalan yang biasa ditanya bila ada anxiety, doktor saya ada GERD ada doktor. Saya punya GERD ni teruk sangat doktor. So GERD korang ada rasa seram sejuk, rasa nak hitam, rasa sakit kepala ringan, ada orang kata rasa macam nak mati dan sebagainya. Dan serangan panik ni akan boleh berlaku bila-bila masa. The worst part of panic attacks adalah bila korang kena panic attack tengah malam guys. Korang tengah tidur-tidur, tiba-tiba korang kena panic attack. That's a panic attack. That means that you punya panic disorder ataupun anxiety disorder you quite bad.
quite bad dan memerlukan intervention segera. Korang yang tunggu-tunggu dah macam tak apa kot, lepas ni aku tidur balik. Tak. Kalau korang kena panic attack tengah malam, that's actually one of the signs that you punya panic attack ataupun anxiety you very bad dan you perlukan rawatan. Okay. Tak ada orang request jadi penyoal daripada tadi. Boleh. Farah tanya. Okay, Farah. Farah perkenalkan diri dulu, sabar. Awak perkenalkan diri dulu Farah. Saya Farah Diana. Saya student medical tahun akhir. Dah habis dah pun. Alhamdulillah. Tengah tunggu result je. So saya rasa daripada perspektif sebagai seorang pelajar lah yang belajar pada era pandemik sekarang ni, mungkin itulah, mungkin ada beberapa times yang ada perasaan ataupun gangguan anxiety tu ada tau. So apa daripada pendapat doktor sendiri, macam mana kita nak mengengkang ataupun mengurangkan terjadinya anxiety tu? Sebab bila sebagai pelajar kan, bila rasanya macam pressure tu lebih lagi tau bila kita belajar secara online ni. Okay. So Farah, you punya soalan tu sangat penting in a sense that kan bila kita cakap anxiety ni sebenarnya anxiety dia ada dua situasi yang berbeza. Kalau korang rajin sikit, lepas korang habis dengan kami dekat space ni, korang boleh type Hans Selye, H-A-N-S-S-E-L-Y-E, Hans Selye, di mana dia bercakap tentang General Adaptation Syndrome, di mana dia bercakap tentang apakah impak anxiety kepada performance manusia. Student kan, tak kisahlah student level mana pun sebenarnya, kita perlu anxiety untuk drive kita untuk mencapai apa yang kita nak ni. Untuk lulus periksa, guys, korang perlukan anxiety korang. Untuk korang score, korang perlukan anxiety korang. Untuk korang belajar, korang buka buku, korang baca buku, korang siapkan korang punya tugasan dan sebagainya, korang kena ada anxiety korang. Macam medical student, untuk korang pergi jumpa you punya patient, jumpa pensyarah, buat korang punya clinical works, buat latihan, korang kena perlukan anxiety korang. Sebab anxiety ni guys sebenarnya diperlukan untuk improve performance manusia. Itu yang korang kena fikir dulu before korang cakap tentang korang fikir anxiety boleh merosakkan aku. Sebenarnya anxiety adalah kita punya kita panggil sebagai kita punya petrol kita, minyak kita untuk kita betul-betul improve our performance. Tetapi anxiety dia akan sampai satu takat, kalau korang tengok dekat Hans Selye punya GAS graph kan, dia akan sampai satu takat otak korang akan exhausted. Dan bila otak korang exhausted, lepas tu korang akan just down dan juga korang akan jadi dia pemacu. Yes, pemacu. So lepas tu korang akan bila sampai dekat max tu dan kalau korang punya anxiety masih lagi tak terkawal, korang akan mula noted yang kau punya performance drop. So as a student kan bila korang mendapati bahawa anxiety korang mengakibatkan performance drop, itu adalah petanda bahawa korang perlu berjumpa someone untuk settlekan anxiety korang. Tetapi selagi mana anxiety korang improve you punya performance, let it be. Sebab itu sebenarnya anxiety yang in sense lah, dia boleh positive and kind of anxiety. Tapi dia kena dibantu sedikit supaya dia jangan overboard, jangan terlebih-lebih sangat. Okay. So dalam konteks korang sebagai student kan, of course ada banyak perkara yang boleh mengakibatkan anxiety. Obviously bila kita online ni kan guys, even now malam ni pun semasa kita tengah bercakap dalam space ni kan, kita sebagai seorang speaker, sebagai moderator, sebagai seorang yang bertanya soalan, nak bertanya soalan pun anxious juga kan, sebab soalan aku jelas ke tak jelas ke, relevant ke tak relevant, patut ke tak patut soalan tu ke soalan aku ni soalan aku ni soalan bodoh je, macam semua orang tahu, aku seorang je tak tahu, macam macam ada elements of anxiety there. Sebagai orang yang bercakap pun, saya pun macam adakah benda yang aku sebut ni betul-betul atas buku, kok ada my senior pantau I kan, that can be an anxiety juga. As a moderator risau kalau tiba-tiba line Dr. Rustam gone, lagu mana pula nak buat ni kan. So anxiety is actually something yang happens in our life. So dalam konteks kita belajar online ni, problem dia adalah bila kita tak berjumpa secara face to face kan. Isu kita dalam konteks pembelajaran online ni sebenarnya guys, ada satu istilah yang muncul semasa pandemik ni, apa yang kita panggil sebagai the Zoom fatigue. The Zoom fatigue, Z-O-O-M, yang apps Zoom tu, fatigue, penat, F-A-T-I-G-U-E. Di mana Zoom fatigue ni menceritakan satu fenomena di mana
otak kita, pemikiran kita, kita punya psikologi, emosi kita terganggu diakibatkan oleh interface problem. Interface problem tu maksudnya komunikasi interface kita yang secara online ni sebenarnya membebankan otak kita beberapa kali ganda berbanding dengan komunikasi secara face to face. Sebab dalam konteks online sebenarnya guys, kita ni, manusia ni, kita tidak ditrain untuk bercakap dengan robot ataupun bercakap dengan screen. Walaupun kita bercakap dengan orang dekat sebelah sana, tetapi kita bukan, otak kita bukan disediakan untuk bercakap dengan screen dan sebagainya. Kita disediakan untuk bercakap secara face to face. Sebab ada banyak perkara yang kita kena baca dari segi non-communicable punya, non-verbal communication tu yang kita kena baca bila kita berdepan tu. Tetapi ia tidak boleh berlaku secara real time bila kita dalam talian. So ini sebenarnya boleh mengakibatkan banyak anxiety. Sebagai contoh saya bagi simple je. Kalau katakan korang dalam online class and then line korang tak stabil sangat lepas tu lecturer tanya and then sepatutnya soalan tu untuk korang. Lepas tu masa dia tanya tu korang tak dengar. Lepas tu bila korang dengar dah hujung-hujung, katakan tiba-tiba lecturer kata Rostam. Lepas tu si Rostam ni pening. Rostam kenapa? Faham tak? So itu sebenarnya mengakibatkan macam the lack of communication tu bila sampai tu, dia sebenarnya menimbulkan banyak anxiety juga. So I can understand that ramai di kalangan student sebenarnya datang pada zaman ini guys ke klinik-klinik psikiatri. Diorang ada isu, mainly yang datang ialah satu, insomnia, isu masalah tidur. Yang kedua, isu diorang tak boleh nak berhadapan dengan parents. Sebenarnya bukan masalah parents diorang. Masalahnya ialah diorang dah penat online. So dia jadi isu dengan sesiapa saja dekat rumah. Even kalau katakanlah korang kena duduk asrama ke duduk kat university college pun, korang akan ada problem dekat dalam rumah tu. Sebab isunya bukan dengan orang dalam rumah. Sebenarnya isunya adalah otak korang dah penat dengan online. Dia akan memudahkan berlakunya salah faham dengan the real life. Which is actually, sebab itu ramai di kalangan student, zaman online ni guys, memang datang kat kami dengan macam-macam masalah. Depression, anxiety, that is very common. That comes to us lah. Terima kasih doktor. Ya. Lepas tu nak tanya satu lagi, adakah depression termasuk dalam salah satu gangguan anxiety juga? Okay, anxiety adalah satu penyakit, depression adalah penyakit yang berlainan tetapi mereka boleh datang secara comorbid. Kalau untuk yang non-medical, bila doktor cakap pasal comorbid, maksudnya ada dua penyakit berbeza yang ada pada seseorang individu. So, seseorang yang mengalami major depressive disorder, dia boleh mempunyai simptom yang kita panggil sebagai anxious distress. Anxious distress tu maksudnya mainly korang memang depressed, tetapi ada elemen anxiety di dalam depression korang. Itu adalah salah satu cabang masalah mental yang adalah major depressive disorder with anxious distress. Tetapi korang juga boleh ada generalized anxiety disorder, which is actually apa yang kita bincangkan malam ni, dan juga korang boleh dapat major depressive disorder. Dua penyakit mental berbeza yang datang sekali. Tetapi at the same time kan guys, bila doktor cakap pasal anxiety disorder ni sebenarnya, di bawah anxiety punya disorder tu, dia ada di bawah payung anxiety disorder ada sekurang-kurangnya 6 mental disorder yang berbeza. Social anxiety disorder di bawah payung ini juga. PTSD di bawah payung ini juga. Panic disorder di bawah payung ini. Generalized anxiety disorder, lepas tu social phobia tersebut, specific phobia dan sebagainya pun di bawah payung yang sama. So anxiety disorder dan juga depression, dia boleh datang bersekali, dia boleh datang secara berasingan, tetapi dia adalah dua entiti yang berbeza. Macam tu. Baik doktor, terima kasih. Ada soalan? Doktor Kamara lelaki tak tu? Dia tersangkut-sangkut tadi kan? Tiba-tiba host diam pula, macam mana ni? Tak apa. So saya teruskan saja saya teruskan je supaya mengurangkan korang punya anxiety, okey. Boleh. Apa yang mengakibatkan dalam konteks kita sekarang ni, kenapa begitu ramai orang mengalami anxiety? Saya rasa benda ni mungkin agak klise, di mana dia dah banyak dibincangkan di mana-mana sekalipun lah. Even korang pun rasa sendiri bagaimana teruknya situasi pandemik kita ini. Sebab pandemik ini bukan isunya satu yang kita nampak pada peringkat awal, ialah ketakutan kita pada penyakit. Tetapi nowadays guys, kebanyakan kita sudah tidak lagi risau tentang penyakit itu. Kita cuma risau tentang
Aku dah penat, aku dah letih, aku dah bosan, aku dah jemu, aku dah meluat, aku dah muak dengan PKP, PKPB, PKPD, PKPP, saya dah sebut semua kot dan segala huruf yang mungkin ada. Kita dah muak dengan segala benda ini dan kita nak we need a break. We need a break from this situation. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab itu kalau korang nampak kan, kalau dekat Twitter ke Insta ke even TikTok pun, FB dan sebagainya, kita nampak begitu ramainya orang marah. Begitu ramainya orang marah dan begitu ramainya orang triggered dengan segala benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kita semua perlukan break. Dan break itu, keperluan kita dengan break itu menunjukkan bahawa everyone, every single of us sudah mencapai takat di mana kita dah tak, kalau boleh can we stop now, that kind of that is the situation. Kalau boleh PKP now sekarang ini juga boleh buka terus tak. So everyone can just go everywhere, that kind of thing kan. Tetapi malangnya ia tidak boleh berlaku kan, because of so many things. So bila situasi di mana kita dah muak, kita dah penat sebagainya, we are talking about the losses that we have. The losses that we have is actually about losses of opportunities, losses of the social connection, social context. Kita ada kehilangan yang banyak dalam konteks pandemik ini. Kita hilang masa di luar, kita hilang masa dengan kawan, kita hilang dengan masa yang bernilai di universiti, di college dan sebagainya. Kita hilang peluang untuk pergi berjalan-jalan ke mana-mana, kita hilang peluang untuk melancong, kita hilang peluang untuk even keluar daerah sekalipun. Which is actually bila kita cakap tentang loss, bila kita cakap tentang dah muak, dia adalah satu resipi yang sangat ideal untuk mengakibatkan kita boleh koyak anytime. When I talk about kita ni, means including me. Saya yang cakap ni pun boleh koyak anytime. Bukan bermaksud kita jadi sakit mental. Dan otak kita akan mula berfikir segala benda. Dan otak kita akan menjadi berfikir benda-benda yang tak patut, tak perlu dan sebagainya. Dan otak kita akan menjadi overdrive because of this situasi ini. Dan ia bukan mudah. Ia bukan mudah untuk semua orang. Tak ada siapa yang, seperti saya kata, tak ada siapa yang boleh kata pandemik ni simple, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah saja. Anytime aku boleh kunyah, no problem at all. So, dia situasi yang sangat berat untuk everyone. So, kalau macam ada di kalangan kita lah, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, abang kakak kita, mak ayah kita, kita nampak tiba-tiba down, tiba-tiba jadi gelabah, tak tahu pasal, tiba-tiba asyik macam risau entah apa-apa dan sebagainya, pergi sini risau, pergi sana risau dan sebagainya. Obviously, situasi itu korang kena fahami bahawa ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuklah diri kita. If I can count how many times for the past 1.5 year, maybe almost 2 years, yang saya mengalami gejala, bukan penyakit lah, gejala macam anxiety, a bit down, saya rasa boleh katakan 4-5 kali juga. It means I feel macam, oh, can I have a break? Kan, dia kan macam suddenly kan macam it just comes into your mind, can I have a break now? I don't care, I just want to have a break now. So korang mesti dah alami situasi itu kan. Dia macam suddenly macam dia datang macam bom nuklear sampai kat korang, boom. Dan korang macam can I have my space? Sedangkan korang dah ada space, korang sampai tahap korang rasa macam can I have a space from myself? Can I have a space from myself? Can I come out from myself? Itu situasi dia. Kan? Sebab when you are talking about mental health, kesihatan mental dalam konteks pandemik ni, inilah situasi yang kita alami. Anxiety itu mengganggu keseluruhan kita punya rutin dan kita nak lari tapi tak boleh lari dan kita akan lemas dalam pemikiran sendiri, dalam rutin sendiri, dalam kita panggil sebagai the chores, everyday chores yang korang rasa, can I have a break from this chores? Even aku ni cakap dengan siapa sebenarnya?
So saya risau ada orang buat report polis dan saya dihantar ke hospital lepas ni. Tapi tak sekarang ni saya akan memantau saya punya phone ni supaya saya tak akan bercakap sorang-sorang dah. Okay guys. So tak tahu lah korang sampai ke mana kan, sebab saya cakap sebenarnya tak berapa jauh pun saya tak tahu. So I think I should allow you all untuk tanya soalan, just in case kalau korang ada soalan. Kalau tak ada saya boleh sambung lagi. Okey, Dr. Ainul, sebenarnya kita harapkan soalan daripada Dr. Ainul tadi kan. So kita betul, menghormati janji kita, maka kita let Dr. Ainul bertanya soalan. Terima kasih Dr. Kamarul, Dr. Rustam. Thank you. I learn a lot actually malam ni. Saya kenalkan dulu diri saya lah. Saya Ainul, atau kat social media saya pakai nama Dr. Mami. Saya MO sekarang dekat klinik kesihatan lah. Saya ibu tunggal dan juga breastfeeding counselor. So saya memang banyak kontak dengan ibu hamil, ibu menyusu, dan masa pandemik ni memang sangat ramai ibu yang anxiety. Sebab apa? Sebab bila masuk labour room, tak ada suami teman. Selalu suami yang teman tu yang buatkan diorang rasa macam kurang cemas sikit kan. Tapi yang ni terpaksa bersalin, bersendirian. Lepas tu bila menyusu pun, sebelum ni kami ni yang breastfeeding counselor ni akan datang rumah untuk bantu ibu-ibu yang ada masalah penyusuan. Tapi bila pandemik dan masa PKP, kami tak boleh pun nak datang. Dan sangat ramai ibu yang sampai menangis-nangis sebab ada masalah dalam breastfeeding tapi kami tak dapat bantu. And I feel so hopeless, macam hopeless lah. Saya macam tak tahu saya nak bantu macam mana masa pandemik ni, macam mana saya nak bantu mereka. Jadi saya nak pandangan Dr. Rustam lah, macam mana ibu-ibu ni boleh macam mana ibu-ibu ni boleh macam mana saya nak bantu mereka dan macam mana ibu-ibu ni nak menghadapi anxiety masa zaman pandemik ni. Itu saja. Line saya slow ke? Saya dengar, saya Okay. Saya rasa line saya yang slow kan. Saya sekarang. Alhamdulillah dengar jelas. Cakap seorang. Sebab saya memantau saya punya screen ni dengan penuh perhatian sekarang. Okay. Jadi kan soalan Dr. Ainul tu sangat penting lah. It must be very hard for all of you as a single mother ataupun even isteri-isteri yang masih ada suami tetapi berhadapan dengan situasi di mana nak melahirkan sebagainya, breastfeeding dan sebagainya. Sebab bila kita jadi seorang ibu ni guys, walaupun saya tak pernah jadi seorang ibu obviously kan, tapi I can say that it must be very hard for all of you. Tak kisahlah dekat stage mana pun dalam konteks kita sebagai seorang ibu, semasa kita awal mengandung ke, semasa kita first trimester, second trimester, third trimester, semasa korang dalam proses melahirkan, semasa korang tengah berpantang, selepas berpantang, pilihan-pilihan sama ada korang perlu breastfeeding atau tak boleh breastfeeding, korang mampu breastfeeding macam orang lain ke tak, bila korang tengok orang punya susu badan sampai berfreeze, korang rasa macam korang rasa down dan sebagainya, bila korang feeding anak-anak korang dan anak-anak korang macam not really happy, cranky dan sebagainya, korang risau juga, and then dengan sakitnya lagi dan everything kan. And that's why I think one of the reason why agama kita sangat mengangkat wanita dalam konteks tersebut kan, sebab pengorbanan dan kesusahan yang korang hadapi sepanjang proses itu bukan sesuatu yang boleh direplicate dalam konteks apa sekalipun pun. Tidak ada sesiapa yang mampu menyatakan bahawa mereka boleh faham apa yang korang alami, melainkan korang sahaja. So, bila kita bercakap tentang the anxieties of young mothers, depression dan sebagainya kan, kita kena bercakap dalam konteks di mana kesihatan mental wanita ni adalah satu sub-bidang yang sangat unik, yang di mana perbincangannya adalah perbincangan yang sangat khusus kepada wanita saja. Bukan kerana mungkin ada orang kata, oh memanglah sebab wanita kan ramai yang sakit mental. Bukan, sebab bukan isu wanita ada banyak masalah penyakit mental, tetapi
Lebih kepada kita wajar menghargai wanita dengan sewajarnya dan kita memberikan perhatian pada apa yang sepatutnya. So dalam konteks kelahiran, melahirkan, menyusukan, menjaga anak dan sebagainya sebagai tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, ada banyak proses-proses yang berlaku di dalamnya yang boleh mengganggu kesihatan mental ibu. Dan of course, bila kesihatan ibu terganggu, dia boleh mengganggu kesihatan kesihatan mental bayi tersebut. Bukan sekadar kesihatan fizikal, tetapi kesihatan mental bayi tersebut. So, sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang rakan ataupun sebagai seorang saudara ataupun sebagai seorang suami kepada isteri dan rakan-rakan dan adik-beradik yang baru melahirkan, apa yang korang nak kena tengok bila kita nak make sure yang orang yang kita kenali atau orang yang kita sayang itu tidak suffer through this kind of situation, anxiety and depression dalam konteks kita panggil sebagai peripartum. So dulu-dulu mungkin korang biasa dengan istilah postpartum. Postpartum maksudnya lepas bersalin, maksudnya tempoh berpantang tu, tetapi nowadays bila kita bercakap tentang isu kesihatan wanita dalam proses melahirkan sebagainya, kita menyebut dalam konteks peripartum, maksudnya semasa mengandung dan selepas melahirkan. Sebab kajian-kajian menunjukkan bahawa gejala anxiety, gejala depression sebenarnya bermula biasanya pada kita panggil sebagai trimester ketiga. Semasa korang mengandung. Maksudnya selepas 28 weeks, 28 minggu mengandung, biasanya isu-isu anxiety dan depression sudah mula berakar pada ketika itu. Dan majoriti daripada kita, ibu-ibu sekalian, dia miss gejala-gejala ini dan mengakibatkan by the time dia melahirkan, mereka sudah ada full blown penyakit tersebut, sama ada anxiety dan depression dan sebagainya. That's why previously we are just talking about postnatal depression, postnatal psychosis, postnatal blues. Tetapi nowadays kita kata no more talking about just postnatal. We need to intervene. Kita perlu melakukan intervensi ataupun langkah-langkah langkah-langkah untuk membantu even semasa ibu-ibu mengandung itu sendiri. Sebab of course lah, dalam konteks mudahnya, ibu ini memerlukan sokongan. Tetapi sometimes kan macam contoh macam Dr. Aino katakan, bila tiada pasangan untuk memberi sokongan dan sebagainya, sokongan apa yang orang katakan itu, sebab sometimes sokongan itu tidak ada. So, even kadang-kadang orang yang kita rasa patut menyokong, tiba-tiba dia sokong membawa rebah pula. So ada banyak situasi di mana kita tak mampu untuk memberikan kepercayaan ataupun trust kita kepada orang lain untuk membantu kita. Itu adalah situasi yang sebenarnya yang ibu-ibu sekalian kena betul-betul pegang. Sebab berdasarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah anxiety dan depression di kalangan ibu-ibu muda yang menyusukan dan sebagainya, sebenarnya punca kepada masalah-masalah mental mereka adalah orang-orang sekeliling mereka sebenarnya punca kepada masalah itu. Selain daripada ekspektasi diri sendiri. Ekspektasi diri sendiri. Nombor satu, dalam konteks ekspektasi diri sendiri, sebab bila kita jadi ibu, bila jadi maksud saya perempuan cik-cik sekalian, bila cik-cik dan perempuan sekalian menjadi ibu, kita ada ekspektasi untuk bagaimana kita nak jadi ibu yang macam mana. Kita nak jadi ibu yang cemerlang, gemilang dan terbilang contohnya. Kita nak menyusukan anak kita maybe for 2 years minimum dan sebagainya. Kita nak make sure susu kita banyak, kita nak make sure makan kita elok, kita nak make sure kita boleh bangun jaga anak kita elok-elok, kita nak make sure anak kita sentiasa wangi. Ada banyak ekspektasi yang diletakkan oleh diri kita sendiri kepada diri kita yang sebenarnya majority of it kita tak mampu untuk penuhi. Mana datangnya ekspektasi itu, guys? Datangnya daripada apa yang kita perhatikan di sekeliling kita. Sebab salah satu punca kepada masalah kesihatan mental adalah bila kita membandingkan sesuatu yang bukan kita punya level ataupun bukan keperluan kita ataupun bukan untuk kita lakukan. So kita duk tengok orang lain boleh buat ini, orang lain boleh buat itu, orang lain boleh buat begini, begitu dan sebagainya, mengakibat kita rasa aku patut buat, aku mesti buat, aku perlu buat sebegitu juga. Bila kita cakap pasal patut, mesti, perlu, itu yang mengakibatkan kita tertekan dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. And then tak campur lagi dengan masalah orang lain di sekeliling kita yang menambahkan beban psikologi kepada diri kita. Suami, mungkin rakan-rakan kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin mak ayah kita, mungkin baby kita sendiri, dan semua itu menambahkan lagi beban psikologi kita. It's not easy kan? Nampak tak betapa banyaknya faktor risiko yang boleh mengakibatkan masalah ini. That's why guys, bila kita bercakap tentang kajian berkaitan dengan peripartum depression, peripartum anxiety, peripartum mental health ni, dia bercakap tentang semua wanita
they are talking about every single woman ada kebarangkalian, ada risiko berhadapan dengan masalah ini. Tetapi bila kita berhadapan dengan masalah ini, bila kita mampu untuk mengenal pasti, kita kena cari jalan pula untuk menyelesaikan, which is what is the most important thing that we need to do. So macam contoh Dr. Ainul dan sebagainya, rakan-rakan yang aktif dalam konteks support group dan sebagainya untuk ibu-ibu melahirkan sebagainya. This is actually one of the, I would say that one of the most important organisation yang perlu ada di mana-mana tempat sekalipun. Sebagai korang yang sesama wanita especially kan, korang kena bantu sesama korang sebab korang saja yang faham apa yang mereka alami, especially ibu-ibu muda dan sebagainya. Macam contoh macam saya lah katakan, saya cakap bila seorang ibu muda datang saya, doktor saya ni masalah macam ni, kalau saya cakap faham pun, mungkin ibu muda pun cakap doktor faham, doktor lelaki, doktor beranak ke, kan payah juga kan, macam memang obviously saya tak mampu faham apa yang dia alami, tapi obviously ia adalah situasi yang sukar dan kena dihadapi secara bersama. Dan bila apa yang boleh lakukan, yang pertama ialah korang kena check balik ekspektasi diri korang kepada diri korang, ekspektasi korang sendiri kepada diri korang. Itu yang pertama, korang kena check. Adakah sesuatu yang achievable or not? Something yang not achievable, tinggalkan. Dia tak berbaloi untuk korang jadi masalah hanya kerana sesuatu yang memang korang tak boleh achieve. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ekspektasi orang lain. Jika ekspektasi orang lain itu melangkaui ke upayaan kita, tinggalkan again. Regardless siapa punya ekspektasi sekalipun. Yang ketiga, korang kena check siapakah orang yang boleh memberikan sokongan kepada korang, tak kisahlah siapa saja. Tak kisahlah sama ada di dalam keluarga ataupun di luar keluarga, itu tak penting. As long as orang itu boleh bantu, minta bantuan mereka. Especially kalau yang ladies yang baru bersalin kan, the first 10 days tu kan, misi-misi dari klinik datang kat rumah korang kan, masa tu korang cerita lah apa pun, korang nak membawang dari misi tu, bawang habis-habis guys, bawang segala benda, apa benda yang tak puas hati, tak senang, tak tenang, cerita semua supaya misi tu dapat tangkap masalah korang dan ada benda yang diorang boleh bantu. Sebab itu misi tu sebenarnya, misi-misi yang dihantar tu, mereka datang dengan misi. Faham tak korang ni? Jurawat yang datang dengan misi. Sebab tu nama dia misi kan. Tapi dia datang dengan misi dia orang tahu. Yes. Sorry saya mencela. The reality is tak semua tempat ada. Sebenarnya hikmat tu dekat tempat saya memang ada, tapi yang saya tahu dekat Selangor memang ada tempat yang diorang tak mampu pun nak buat home visit sebab dia kata ramai sangat. Terlalu ramai. Yes. Jadi kalau saya just nak bagi tahu je lah supaya ibu-ibu kat sini nanti dia tanya kenapa tempat saya tak ada pula kan. Sebab kan semua mengharap benda tu datang, apa? Tim tu datang tapi tak ada pula. Yes. Dr. Rustam kata ada, kau pergi jumpa Dr. Rustam. Mati saja. Okay, thanks. So kalau korang ada peluang begitu, gunakan. Sesiapa saja datang ke rumah kan, kalau korang boleh trust diorang, gunakan diorang untuk membantu korang. Dan kalau macam korang tak ada, macam Dr. Ainul kata, ada certain area yang memang misi tak mampu untuk melakukan benda tu, so korang bila pergi klinik untuk tengok anak korang cerita masalah korang satu demi satu supaya kita boleh bantu. Benar, sebab bagi GP pun boleh sebenarnya. Yes, bagi GP please. Sebab nak bagi tahu ya, dalam konteks peripartum depression dan anxiety kan, it will takes diorang suggest up to 1 year of the post delivery. Maksudnya sampai umur anak korang setahun pun still boleh consider sebagai peripartum depression atau anxiety. Tapi dalam konteks definition kita ambil 6 bulan je lah, senang nak pantau kan. Tetapi kalau korang masih rasa macam tak okay even after a year of delivery, pergilah mana-mana GP yang terdekat rumah. GP nowadays banyak guys. Dekat-dekat rumah pun, macam kat taman saya dah ada 5 GP kat sini. So pilih je. Okay, saya nak hari ni saya nak pergi warna biru, esok nak pergi warna merah, lusa nak pergi warna putih ke, tak kisah, mana-mana boleh. Kalau GP boleh pilih doktor juga kan. Nak doktor lelaki ke doktor perempuan lah kalau selalu nak kan. Tapi kalau tak pasti sekarang pun boleh angkat telefon, call, tanya doktor perempuan hari bila datang ada dan sebagainya, mudahlah. Lagipun macam korang nak jumpa doktor lelaki kan, kalau kan nak jumpa doktor Kamarul, nak malu apa bosku nak jumpa doktor Kamarul pun. Cerita je masalah dengan doktor Kamarul. Bukan yang doktor Kamarul nak kacau korang pun kan. Kita nak bantu semua orang kan. So jumpa tu yang penting kan guys, bila korang jumpa mana-mana doktor sekalipun ataupun mana-mana kaunselor psikologi sebagainya, korang kena ada this kind of mentality ataupun the psyche ialah saya nak baik, bukan saya sakit. Dia ada dua situasi tau. Most of us datang jumpa doktor dengan situasi saya sakit.
dia punya mentaliti lah saya sakit. Just lain dengan mentaliti untuk orang yang datang saya nak baik. Bila saya nak baik ni dia punya cara, dia approach dan sebagainya, motivation dia berlainan dengan orang yang saya sakit doktor. Dia lain tau. Benda tu macam apa doktor, saya tak faham apa yang doktor cakap ni. Saya beritahu secara walaupun korang tak faham pun tak apa. Kalau korang jumpa doktor, korang kata doktor saya nak sihat daripada masalah ini, bantu saya doktor. Rather than doktor saya sakit ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dia dalam konteks psikologi kan guys, ada satu situasi yang kita panggil sebagai the sick role and illness behavior. Sick role and illness behavior ni adalah satu kondisi psikologi manusia di mana sometimes kan kita memang nak sakit, nak tak sihat supaya orang boleh jaga, orang boleh bertanggungjawab atas kita dan kita tak perlu bertanggungjawab kepada benda-benda lain. So ini memanglah macam doktor tak ada saya perangai macam tu kot, melampau lah pula kan. Tapi sometimes kan the way we put our words kan, dia memberikan gambaran tentang apa yang di dalam psikologi kita. Sebab itu macam kami, even macam you all kalau jumpa saya pakai psikiatri dan doktor-doktor yang di-train bawah mental health kan, sometimes the word yang korang guna tu kita akan tangkap. Bukanlah macam kalau guna words tu kan matilah kau. Tak, bukan macam tu. Bukan macam keyword lah kan, bukan macam keyword. Keywords tu sebenarnya penting untuk kita macam translate kepada macam-macam situasi. Macam tu. Okay. So ada Dr. Ainul nak tanya lagi? Itu sangat menarik lah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rustam. Hopefully ramai ibu-ibu kalau ada yang dengar kat sini boleh dapat kurangkan anxiety mereka lah masa pandemik ni. And hopefully kalau kita ada kenal ibu-ibu lain pun kita dapat bantu mereka jugalah. Ni pun maksudnya saya dah kena start aktif balik lah. Saya aktif dekat Clubhouse. Saya memang ada community saya ibu-ibu kat sana. Tapi sejak bulan puasa kita dah stop dan ramai juga yang tanya. Jadi maybe kita kena start balik. At least berbual, mereka dapat berbual pun dengan orang lain pun I think it helps them kan. So terima kasih lah banyak-banyak. Sorry, soalan dia adalah ibu-ibu ni bukan semua ibu-ibu yang single mother kan? Ada juga ibu yang tak. Saya punya yang community kita orang dekat Clubhouse tu semua ada. Ibu-ibu yang menyusu, yang pregnant, ramai lah yang ada. Yang follower saya pun ramai yang breastfeeding dan pregnant lah. Jadi memang ramai lah yang tanya tentang hal ni sebenarnya. Mungkin saya boleh sentuh sikit lah berkaitan bila kita bercakap tentang sokongan dan sebagainya. At the same time kan sebenarnya suami ataupun bapa keberadaan itu memainkan peranan sangat penting untuk memastikan bahawa isteri dan ibu keberadaan kesihatan segi mental mereka dan emosi mereka. Korang jaga sangat kesihatan mental dan emosi isteri korang dan ibu kepada anak-anak korang. Sebab apa? Sebab kesihatan mental dan emosi isteri dan ibu-ibu kepada anak-anak korang sangat penting untuk memastikan anak-anak korang so korang dengar betul-betul. And at the same time, satu benda yang menarik juga, depression atau anxiety di kalangan wanita saja, tapi sebenarnya ia juga boleh berlaku kepada ayah ataupun orang lelaki juga. Di mana orang lelaki juga boleh berhadapan dengan masalah yang kita panggil sebagai kita panggil sebagai paternal depression ataupun paternal anxiety, di mana ayah yang baru dapat anak ataupun ataupun suami kepada isteri yang baru melahirkan anak boleh mengalami depression dan anxiety yang juga boleh mengakibatkan masalah anxiety dan depression kepada isterinya bertambah teruk. Itu juga boleh berlaku. Okey. Saya sebagai GP pun saya ada dapat kes yang husband ataupun ayah dia anak pertama lah. Dia datang kepada saya bertanya, budak-budak bila dia akan berhenti menangis padahal anak dia baru 2 bulan. So dia tanya, budak-budak selalu boleh tidur malam tak bangun-bangun kan. Dia dah tanya semua soal. Lepas dia dah tanya semua soalan itu, hujung-hujung tanya, kenapa saya tanya? Padahal saya tahulah baby takkan dia nak berhenti menangis macam orang dewasa tu kan. Kadang-kadang tapi bagi saya baguslah dia bertanya. At least dia dah lepaskan dia punya benda tu kan, perasaan yang terbuku tu kan. Betul-betul. At least dia tanya kan. Biasa kami kalau bagi breastfeeding sorry tak apa. Dr. Aina, silakan.
Sorry. Saya cuma Teruskan. nak Tak apa, tambah that's okay. sikit je lah. Biasa kalau kami Ah, bagi breastfeeding counselling pun, bila kita buat home visit, kalau suami tu, kalau ayah baby tu nak terlibat sama, kita pun libatkan sekali. Supaya dia pun bagi sokongan kepada isteri dan dia pun betul. tak rasa anxious sebab baby tu asyik menangis je. Setuju. Kemudian betul-betul. Ada satu lagi kes lah yang saya rasa agak interesting lah, nak share. Ada seorang bapa ni lah, anak dia baru dalam 7 hari macam tu. Dia tanya ke saya datang ke saya, seorang diri lah. Dia tanya, kat mana nak belajar nak jaga anak tukar lampin? Cakap, tapi kan awak dah ada anak ni. Belajarlah kepada anak. Tak nak kena praktis dulu. Nanti bila nak buat ke anak dah nak kena perfect. Dia sampai serabut lah, datang dalam keadaan serabut kerana itu. Ada tak kelas untuk belajar? Ada juga macam tu. Maksudnya dia mungkin dia ada anxiety lah ke benda-benda macam tu kan? Sebenarnya itu adalah gejala paternal depression yang tipikal untuk orang lelaki ataupun ayah, di mana dia menunjukkan simptom anxiety yang lebih ketara berbanding dengan wanita. Dia akan tanya macam interesting ni kan, macam Dr. Kamaru tadi share yang first case tu kan, dia sendiri bertanya at the end kan, macam kenapa saya tanya soalan-soalan macam ni kan, sebab dia pun sendiri sedar bahawa soalan tu sebenarnya macam tak relevan, macam soalan macam apa lame sangat soalan aku ni kan, sebab dia rasa macam kenapa aku nak tanya soalan tu sedangkan benda tu tak penting dan benda tu tak sepatutnya ditanya. Itu adalah petanda bahawa dia ada anxiety thoughts. Anxiety, bukan saya kata dia ada anxiety disorder, tetapi dia ada anxiety thoughts yang perlu ditangani, yang perlu kita kena duduk, okey, Sat, ayah ni kenapa? Risau apa sebenarnya? Apa yang ayah gelisahkan? Ayah okey ke tak ni? Ayah boleh tidur malam ke tak? Ayah makan ke tak? Ayah rasa macam mana? Ayah mudah marah tak? Ataupun ayah boleh fokus tak bekerja dan sebagainya. So, Macam putus-putus lah. Ke line saya je? soalan ni akan membantu. Saya masih dengar suara Dr. Ainul. Saya rasa Dr. Rostam kot yang terputus-putus. Kata Ainul dengan suara saya tak? Dengar jelas, loud and clear. I think betul lah Dr. Rostam. Maybe kena message dia kot. Nanti dia kata dia cakap seseorang lagi. Dia cakap seorang. Alamak, saya cakap seorang lagi ke? Tu. Tak. Dengar. Coy. Okay. Tadi tengah sebut pasal kes apa? Kes father tadilah. Yes. Boleh sambung Dr. Rostam. Kes father tadi. Saya rasa macam dia ada anxiety symptoms lah. Anxiety punya thoughts. That's why I think bila seorang ayah tu mula open up macam tu kan, kita kena tanya soalan-soalan praktikal. Contoh macam, Encik setiap hari ni Encik rasa macam Encik mudah marah ke? Jangan tanya Encik sedih ke, Encik murung. Jangan. Sebab soalan-soalan itu biasanya dia kata, tak, saya okey. Tapi isu mudah marah, isu macam rasa tak tenang, rasa macam gelabah bila anak nangis, yang tu lebih mudah dia open up sikit. Soalan-soalan untuk kepada bapa ni, kita kena bagi soalan yang indirect berkaitan dengan anak macam mana kan. Encik bila anak menangis, Encik buat apa? Soalan-soalan itu sebenarnya boleh membantu membongkar kadang-kadang orang lelaki ni act tough kan, tapi tak tough pun nangis tak apa, tapi tak nangis pun kan. Maksudnya kena kan? Tanya soalan tough, open-ended lah ya kan? Dr. Open-ended and usually kita directkan kepada anak. Oh. Contoh macam bila anak nangis-nangis, Encik rasa macam mana? Okay. Kan macam malam-malam bila anak terbangun, Encik boleh tidur balik ke tak? Sometimes kan, contoh macam bila anak terbangun, nangis, dia terbangun juga and then dia tak boleh tidur. That is actually one of the situasi di mana dia punya tidur sudah mula terganggu. Tapi bila kalau kita tanya macam, Cik punya tidur okey ke? Dia tak okey. Dia akan jadi okey tak okey je lah kan. So kita kena indirectly tanya dia, tapi melalui situasi anak, situasi isteri. So dia boleh open sikit demi sikit. Macam tu. Open-ended at the same time. Yeah. Okay, sementara tu kita open juga floor kita untuk soalan. Boleh request untuk mic, untuk dapatkan mic, untuk bertanya lah, sebab kita rasa mungkin dah nak di hujung-hujung sesi ni. So kalau ada bertanya boleh request, nanti host akan approve lah.
So sementara tu ada Dr. Ainul nak tambah ke, Dr. Rostam nak cakap dahulu sementara tunggu request? Saya ada macam ternampak So, satu isu lah Dr. Rostam. Boleh saya tanya tak sikit? Yep. Satu isu di Twitter lah yang baru-baru ni. Soalan yang susah. Tak ada. Saya ternampak ada seseorang tu dia cakap kalau ada TV dalam bilik orang tu tak bahagia. Jadi sorry, doktor dengar tak? Macam tu, macam tu kan soalan dia? Dia bagi statement. Dia kata orang yang ada TV dalam bilik ni dia tak bahagia. Jadi saya macam terfikir-fikir sampai sekarang, betul ke benda tu? Apa pendapat Dr. Rostam tentang statement tu? Okay, I'm not talking about the TV, tak TV lah. Just cerita macam ni kan. When we are talking about sleep kan, bila cakap tentang tidur kan, dan bilik tidur, sebenarnya kalau kita nak jaga kualiti tidur kita betul-betul, bilik tidur bukanlah satu tempat di mana boleh berlakunya sebarang bentuk distraction. Ataupun termasuklah TV ke, handphone ke, laptop ke, kerja rumah ke, lipat baju ke, susun baju ke, lambatkan baju ke, letakkan buat kerja sekolah anak ke dan sebagainya. Bilik tidur adalah untuk tidur sahaja. Bila ada TV dalam bilik, ia bukan masalah bahagia tak bahagia, guys. Isu dia ialah dia boleh mengganggu kualiti tidur anda sebab anda mungkin terganggu, macam kita instead of berehat, kita akan menghabiskan masa kita secara tak sengaja dengan benda-benda yang tak sewajarnya. Kita boleh tertidur depan TV, kita boleh tidur dengan TV, kita boleh tak tidur dengan TV, which is actually not. Dr. Rostam putus-putus balik ke? Dr. Rostam? Soalan tengah seronok ni. Bukan soalan, jawapannya, penerangannya tengah sedap. But I get what he means, what he want to say lah maksudnya. Dr. Rostam. Doktor hilang lagi tadi. Dah hilang balik. Banyak cabaran kita hari ni. Kita perlu kesabaran yang tinggi hari ni. Saya kat mana? Saya sampai kat mana tadi? Sampai dekat sleep hygiene tadi. Rasanya lah part tu. Okay, benar. Okay, so bila cakap tentang sleep hygiene, TV tak sepatutnya ada dalam bilik tidur. Your phone tak sepatutnya on dalam bilik tidur, ataupun you punya data tak sepatutnya on dalam bilik tidur. You punya games, apps tak sepatutnya on dalam bilik tidur. Segala benda yang boleh mengakibatkan distraction tidur tidak sepatutnya ada dalam bilik tidur. As simple as that. It's not about bahagia atau tak bahagia. Okay? So dalam konteks itu sebenarnya kalau saya bila saya bercakap dengan pasal sleep hygiene dan pesakit saya kata bilik tidur cuma ada dua benda saja boleh buat dalam bilik tidur. Yang pertama, the first S ialah sleep, yang second S ialah sex. Itu saja, dua benda Sorry lah, mungkin korang ada yang bujang, tapi that is actually the reality. Kalau korang bujang, maksudnya bilik tidur adalah untuk tidur sahaja, sleep sahaja. So only 2S yang boleh berlaku kat dalam bilik tidur. The other things not supposed to be done in the room. Okay, untuk tidur saja. Okay. Faham jelas. Okay, faham doktor. Terima kasih. Very clear the explanation. Walaupun tersangkut-sangkut lah. Itulah betul. Tak ada nak tanya Kalau tak ada tanya, saya nak sampaikan satu soalan yang telah ditanya kepada saya oleh Farah yang tadi tu, yang awal-awal tadi jadi speaker tu kan. Dia bertanya, apakah perbezaan ilusi, delusi dan hallucination? Oh my god. Panjang jawapannya macam lecture kan. Tapi ialah soalan apa tu? Medical student mesti gitulah soalan dia. Student nak kena jentik hidung ni bagi saya medical sini. Semalam saya nak jawab pun gigil lah, betul anxiety. Berpeluh tangan. Betul lah. Okay, ilusi, illusion, delusion and hallucination. Okay. Ilusi dan halusinasi adalah gangguan kepada sensori. Okay, ilusi dan halusinasi adalah gangguan kepada sensori. Sensori kita ada berapa? 5 jenis. Bau, mata, telinga, rasa dan sebagainya, dan deria, sentuh dan sebagainya. 5 benda ni adalah sensori. So, ilusi dan halusinasi adalah gangguan kepada sistem sensori kita, tak kisah yang mana satu. Ilusi adalah diakibatkan oleh situasi di mana
organ sensori kita tidak fokus kepada stimuli. Contoh macam ni lah, contoh macam ni. Kita tengah baca buku dalam bilik. Suddenly kita punya langsir bergerak. Lepas tu daripada ekor mata kita tak fokus. Ekor mata kita nampak macam ada satu bayangan yang melintas. Dan bila rasa macam ada satu bayangan melintas, kita pun fokus pada langsir kita dan kita tengok, langsir sebenarnya bergerak. So tadi situasi di mana kita rasa macam ada bayangan melintas, itu adalah ilusi kita. Ataupun macam kita terdengar macam kucing kita bercakap. Itu adalah ilusi. Macam contoh miau, kita ingat kucing aku cakap mak ke? Itu ada ilusi guys. Bila tumpuk kucing tu miau bukan panggil mak. Okay, tak apa tu. So itu ilusi. So maksudnya ilusi boleh dihapuskan dengan fokus. So bila kalau korang concentrate, ilusi akan hilang. Tetapi halusinasi adalah situasi di mana sistem sensori korang ataupun organ sensori korang terangsang walaupun tiada rangsangan. Contoh simple macam ni. Kalau katakanlah korang tengah dengar Dr. Rustam cakap kan, suddenly kan tiba-tiba ada kawan korang dalam serumah balik rumah buka pintu, and then dia tengok kau tengah macam tumpu gila-gila macam tengah duk angguk kan. Lepas tu kawan kau cakap, kau buat apa tu? Lepas tu you apa cakap? Sebenarnya aku tengah dengar Dr. Rustam cakap. Kau biar betul mana ada Dr. Rustam cakap. Dr. Rustam tak ada cakap dekat space ni. Biar betul kau dengar suara siapa tu? Kalau korang dengar suara, walaupun semua orang kata tak ada suara, means that korang mengalami halusinasi. Halusinasi ni kan guys, walaupun bila korang fokus, lagi kuat sensori itu datang. Maksudnya lagi korang fokus, lagi jelas suara itu. Itulah situasinya. Bukan lagi fokus, lagi hilang. Tetapi lagi fokus, lagi jelas suara itu. Lagi jelas benda yang korang nampak, lagi jelas benda yang korang bau, lagi jelas benda yang korang rasa dekat kulit dan sebagainya. Itu adalah halusinasi. Delusi pula adalah tentang pemikiran. Pemikiran yang tidak benar, yang memang dibuktikan salah oleh semua orang di sekeliling korang dan tidak mampu untuk korang pun buktikan. Itu adalah pemikiran yang dikira sebagai delusi. Sebagai contoh, simple saja. Katakan bahawa simple macam mana? Okey. Kalau korang dengar space Dr. Nizam sebelum ni kan, Dr. Nizam kan tulis tentang buku aku bukan Nabi Isa Betul. Bukan Nabi Isa kan. Ada orang kata pesakit kita datang kat kita kata saya Nabi. Which is kita macam every single one dekat dalam dunia ni takkan kata okey, itu memang confirm salah. So itu adalah delusi. Bila kita mengakui sesuatu atau bercakap sesuatu yang memang tak ada siapa pun boleh kata benda tu betul. Itu adalah delusi. Benda semua orang kata ini memang ngarut kan. Sebagai contoh, salah satu delusi yang popular guys ialah delusion of jealousy ataupun Othello syndrome, di mana seseorang itu merasakan bahawa pasangan dia ada main kayu tiga dekat belakang dia, walaupun telah dibuktikan dengan pelbagai cara memang tak ada, confirm. Tetapi cemburu dia tu mengakibatkan dia melakukan segala benda pelik yang tak masuk akal just untuk membuktikan bahawa pasangan dia tu memang curang. So which is actually delusi kita panggil. Okay? So delusi pemikiran, halusinasi, ilusi adalah sensori ataupun deria. Okay? Jelas. So saya rasa Farah dah faham di mana jawapan dia. Dia nak jawab ke mana? Dia dah habis lagi apa pun. Dia bukan nak jawab apa, dia cuba nak memastikan apa yang dia percaya tu betul. Oh okey, fine. Adalah kes-kes yang di belakang space ni lah. Okay. So terima kasih Dr. Rustam jawab soalan tu. Farah kena belanja Dr. Rustam. So ada lagi tak soalan kepada kita bagi para pendengar tak? Kalau ada boleh request mic untuk bertanya, sebab kita dah lebih 30 minit daripada rancangan asal. Itu pun mengambil kira kita mengganti balik masa yang telah terhilang, 2 kali terputus, beberapa kali Dr. Rustam bercakap seorang diri. Betul. So kali ni kita nak menjawab soalan. Jika ada soalan, sebab doktor-doktor dan kat atas ni kan, saya benarkan doktor-doktor ni bertanya sebab tak ada orang bertanya daripada halayak pendengar. So saya benarkan beri soalan tu, tapi doktor-doktor beri soalan mungkin tidak sama dengan concern ataupun kerisauan para pendengar lain kan. Saja nak.
So ada soalan apa-apa lagi? Macam ada yang baru jadi speaker tu Farisha Betul? Okey, silakan Farisha. Farisha boleh unmute mic untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya? Jelas. Doktor, okey Dr. doktor. Lail, Assalamualaikum. Nak tanya dengan Dr. Rostam, sebenarnya anxiety during pandemic soalan mudah-mudah tenang je. Untuk Dr. Rostam senang, untuk saya Okay. susah. Anxiety during pandemic kan Okay. tajuknya kan. Jadi saya wonder anxiety waktu pandemic ni dia lebih morbid ke kalau banding dengan anxiety pada waktu-waktu lain? Maksudnya ada beza ke pandemic ke tak pandemic ke, dia punya anxiety tu lead to lebih banyak morbidity ke ataupun tidak semestinya macam tu ke? Itu je. Terima kasih. Baik. So soalan tu sangat teknikal sebenarnya. Tu soalan doktor macam gitulah. Kalau korang tak bagi soalan yang susah, korang tak senang hati So sorry terlelah. Okay, soalan tu sangat penting sebab mungkin korang risaulah kan bila cakap tentang anxiety during pandemic ke depression during pandemic dan sebagainya, adakah situasinya lebih morbid ataupun lebih teruk berbanding jika sekiranya kita mengalami anxiety pada situasi yang berlainan? Saya boleh jawab dalam konteks ya dan tidak. Dalam konteks ya, saya boleh katakan bahawa bila kita mengalami anxiety dalam keadaan wabak dan sebagainya, dia boleh mengakibatkan banyak kita panggil sebagai personal unrest, personal dissatisfaction and discomfort, dan juga boleh mengakibatkan situasi sosial, situasi sosial yang di mana ramai orang anxiety akan mengakibatkan what we call as social unrest. Of course lah, dalam majoriti tempat sebenarnya tidak menimbulkan apa-apa isu yang besar, tetapi sebenarnya bila bercakap tentang anxiety dalam konteks pandemik, dia sebenarnya menyerang lebih ramai orang berbanding dalam konteks anxiety yang biasa. Kalau kita bercakap tentang anxiety biasa, maksudnya generalized anxiety disorder dan penyakit-penyakit mental yang berkaitan dengan anxiety, percentage mungkin dalam around 1%, 2%, 3% je. Tetapi dalam konteks anxiety in pandemic situation, percentage mungkin double or triple that. So dalam konteks teruk tak teruk, of course dua-dua pun sama teruk, ataupun mungkin saya boleh katakan kita tak adil untuk nak compare mana lebih teruk, tetapi dalam konteks severity of the numbers, dalam konteks prevalence of the case, maksudnya bilangan kes yang kita lihat dan bilangan orang yang berhadapan dengannya sebenarnya double or triple compare dengan situasi yang biasa. So dalam konteks individual level, regardless anxiety anda sama ada pandemic, post-pandemic or pre-pandemic, kita boleh katakan bahawa at the you punya individual level, semua saya boleh katakan teruk. Siapa yang lebih teruk? Tak ada. Korang semua bila ada anxiety memang teruk. Itu yang basic dia. Tetapi in terms of social level ataupun community level, sebenarnya pandemik dalam konteks anxiety dalam konteks pandemik sebenarnya lebih teruk berbanding dengan jika tiada pandemik ataupun tiada wabak. Baik, faham. Terima kasih Dr. Rostam. Okay, terima kasih Dr. Lela. Okay, so ada lagi soalan daripada para pendengar? Kita bagi peluang lagi. Boleh Dr. Rostam? Dah 10.30 ni. Dah terlajak 30 minit. Tak apa, bini saya dah kunci pintu lah. dah dia pasrah. Pasrah lah. So, kalau ada soalan, sebab ada kita punya pendengar ni ada 200 lebih. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Ada tak yang berminat nak bertanya? Sebab bukan senang kita nak dapatkan Dr. Rostam menjawab. Bukan senang nak memerangkap beliau untuk menjawab. Selalu kalau tak terperangkap mungkin dia tak jawab. Ada lagi soalan? Tak ada? Takut nak tanya soalan kot. Macam soalan macam power sangat. Ujung-ujung kita nak borak. Okay, siapa nak berborak? Tak nak soal, nak borak, nak bercerita, nak share. Sebab selama ni saya buka spaces, apa-apa tajuk pun, di ujung-ujung ni mesti ada orang, sama ada dia pesakit, ada anxiety, ada rawatan dan sebagainya, dia nak share. Lalu ada. Tapi hari ni kita buka yang khusus untuk mereka share, tak ada pula.
Tak apa. Mungkin segan kot sebab ada Dr. Rustam. Mungkin juga dia orang teringat saya punya lecture pasal sleep hygiene. Pukul 10 kau orang kena off. Pukul 10 kau orang kena off. Tapi saya salah seorang yang kalau saya tidur, saya off, saya punya phone memang off terus. Of course Off, guys. ya. Memang itu sebenarnya part of the Data apa semua saya off. Betul. Kena off. Half an hour kan. Lepas ni korang rehat saat. Off data. And then korang rehat around half an hour and then tidur. Itu saya rasa benda yang wajib dilakukan oleh sesiapa saja. Tu Rustam, saya tak dengar ke ataupun? Saya ada. Okay. Saya ada. So, memandangkan tiada lagi soalan, maka tiadalah lagi jawapan. Jadi kita tak boleh memanjangkan lagi sesi ini. Tetapi kalau ada rasa-rasa yang segan nak bertanya melalui verbal ataupun bukan verbal lah, boleh DM ataupun DM saya ataupun Dr. Rustam. Saya boleh. Tapi jangan terlalu consultation lah kan. Tapi tak apa, boleh cuba tanya boleh. Jawapan sama ada dapat tak dapat seperti yang anda harapkan tu cerita lain lah, tapi boleh cuba kan. It's good to reach out lah kan. InsyaAllah. Kalau sekadar DM boleh, kalau yang dekat luar orang Johor Bahru boleh jumpa saya lah. Ya betul. GP. Please do. Sebab sebenarnya ada orang dia nak pergi klinik, dia rasa dah ada niat nak pergi, tapi dia takut, dia rasa macam soalan aku nanti doktor rasa bodoh sangat tak soalan ni. Betul. Tu bagi saya tak perlu rasa tu, soalan sebodoh mana pun boleh jumpa doktor. Doktor akan dengar dan cuba jawab sedaya upaya lah. Betul. Macam ayah dua orang tadi lah, kalau ikutkan mungkin orang akan rasa bodohnya soalan kau ni, tapi untuk doktor it's good for you to ask rather than you keep to yourself. I would say that I'm happy that you asked the question. Saya akan kata macam tu. Saya seronok orang ayah tu sanggup untuk open up macam tu, which is very important. In fact, dia sampai ke klinik tu dia satu effort. Maksudnya dia dah ada niat, dah ada usaha untuk untuk selesaikan masalah dia lah kan. Betul. That is first step yang bagus. So jangan rasa bila dah sampai macam tu tanya soalan bodoh, doktor akan cakap alah kau ini pun nak tanya. Tak. Bagi doktor itu dah satu effort untuk pesakit tu mendapat rawatan lah. So kita akan bantu. Okay, ini ada yang DM saya lah. Dia kata segan nak tanya. Dia kata macam mana nak pergi, nak reach ke GP untuk tanya masalah dia. Sebab dia mudah melenting dengan anak yang umur 2 tahun 10 bulan. Lepas tu dia kata suami dia kata mengarut. Bila dia nak dengar, dia kata dia bagi suami dia dengar live kita ni, tapi suami dia kata mengarut. Jadi dia kata dia lost macam mana nak minta bantuan. Okay, itu soalan dia. Okay, tak apa. Alah, sedih lah pula saya rasa macam bila ada husband cakap macam tu. Mungkin husband nak bergurau ke apa. Okay, kita husnuzon bersangka baik, mungkin husband nak bergurau ataupun sebenarnya husband dia dalam denial lah kan. So sebenarnya susah untuk kita nak terima hakikat bahawa pasangan kita mengalami masalah kesihatan mental ataupun masalah emosi dan sebagainya. Sebab bila pasangan kita menyatakan bahawa mereka mengalami masalah emosi, psikologi dan sebagainya, kita rasa macam kita tak cukup bagus, kita rasa kita ada buat salah mungkin, dan kita rasa macam ada benda tak elok yang kita lakukan dan mengakibatkan inadequate lah, rasa inadequate. Inadequacy kan. Kita rasa macam aku ni lemah sangat ke sampai kau jadi macam ni, that kind of things lah. So that's why ada ramai di kalangan pasangan-pasangan kita kat luar sana, dia akan brush kita punya emotion ni off. Macam jadi very dismissive kan. Tak payah fikirlah, mengarut lah, apa anxiety ni, tidur elok. That kind of things kan. Sebab dia rasa macam kau boleh je cakap apa masalah kau anxiety bendanya kan. Itu kerisauan dia orang kan. Ataupun sebenarnya in denial, orang putih kata in denial, macam menafikan benda yang memang dah jelas depan mata tapi tak nak akui. So dalam konteks itu kan, puan yang bertanya, so bila kita jumpa di GP tu bukan bermaksud kita kena beritahu dekat suami, bang, saya rasa saya punya emosi ni terganggu sangat, saya nak jumpa doktor. Puan-puan sekalian boleh cakap, bang saya ada migraine lah bang, bang saya ada sakit perut lah bang saya ada gastrik lah. Pergilah jumpa doktor tu, dan bila nak cakap dengan doktor tu, cakap dekat abang awak tu, bang abang tunggu luar sekejap boleh tak? Saya nak sembang dengan doktor sikit. Tak apa kan.
And sometimes kan bila klien datang jumpa saya dan dia mula buka mulut, dan bila dia mula buka mulut tu dia kelihatan macam tak selesa dan sebagainya, saya akan minta orang yang bersama dengan dia tu keluar sekejap, which is actually will help a lot in that sense kan. So bila korang jumpa GP korang, klinik swasta dan sebagainya, pergi jumpa dia orang, lepas tu korang buat tak selesa dan sebagainya, nanti doktor akan cakap, okey tak apa, Encik tunggu depan sekejap boleh tak, saya nak sembang dengan si Encik sekejap. Kebanyakan doktor GP agak alert lah benda tu. Dia ada tanda-tanda, kalau yang mengadu tu ada tanda-tanda tak selesa, kita faham. Itu adalah dia punya macam keyword lah. Okay, ni maksudnya dia nak cakap seorang-seorang lah, tanpa ada peneman. Dr. Rostan hilang lagi ke? Saya cakap, potong cakap dia terpotong hilang. Kita punya slot ni sebenarnya sampai pukul berapa Dr. Kamarul? Hello. Sebenarnya sampai pukul 10. Saya hilang tapi lagi kan? Saya hilang lagi kan? Hilang lagi. Yes. Tak apa. Tadi Jaku dah simpulkan dengan baik. Sebenarnya. Okay. So Dr. Rostan dengar saya cakap? Saya dengar. So harap-harap semua orang ni dengar lah. Macam tu. Sebenarnya doktor GP pun